Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita tengah hari edisi 2 November 2020 bersama saya Fahazim. Antara tajuk utama pada hari ini, pembentangan belanjawan 2021 dijangka berupaya memulihkan sektor ekonomi terjejas. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mahu kesedaran masyarakat sentiasa berada dalam tahap tertinggi terhadap pandemik COVID-19 yang sudah memasuki gelombang ketiga. Jelas Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga KKM Dr. Muhammad Syafiee Ismail, pematuhan terhadap prosedur operasi standard SOP adalah paling utama. Dr. Muhammad Syafiee mengakui masih terdapat segelintir masyarakat yang mengambil sikap sambil lewa dan langsung tidak mempedulikan SOP ditetapkan kerajaan. Keadaan kritikal, diorang ni ambil berat, ambil serius. Tapi bila nampak okey sikit, mereka kata okey kot sebab virus ni benda yang tak nampak. Kalau kemalangan kita nampak. Tambah Dr. Muhammad Syafiee, ketika ini KKM masih mampu menangani pandemik yang sedang menular kini berbanding gelombang pertama. Tanggungjawab disiplin sosial masyarakat Malaysia sekali lagi diperlukan berdepan COVID-19. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Batalion 1 Pasukan Gerakan Am PGA Ulu Kinta mencatatkan 44 kes tangkapan dan rampasan sepanjang melaksanakan tugasan op benting di kawasan sempadan Malaysia, Thailand. Kejayaan itu hasil koordinasi 315 pegawai dan anggota dari kawasan Bukit Kayu Hitam sehingga pesisir pantai Kuala Perlis. Menurut Pegawai Memerintah Batalion 1 PGA, Superintendent Abdul Aziz Abdullah, sebanyak 38 kes melibatkan Seksyen 30/3 Akta Racun iaitu rampasan 13.2 tan daun ketum bernilai RM396,330. Selain itu, turut dirampas daripada penyeludup ketum ialah 5 buah kereta, 36 buah motosikal, 3 buah bot dan 3 enjin sangkut bernilai RM186,500. Bagi kesalahan di bawah Akta Senjata api berbahaya dan bahan kakisan letupan, terdapat satu kes melibatkan penemuan bom mortar lama di padang besar yang telah dimusnahkan unit pemusnah bom IPK Perlis. Manakala bagi kesalahan dadah melibatkan tangkapan dua lelaki berusia 28 dan 36 tahun disiasat di bawah Seksyen 15/1/A Akta Dadah Berbahaya 1952 iaitu kesalahan positif dadah jenis syabu. Superintendent Abdul Aziz menyatakan demikian selepas majlis serah terima tugas op benting COVID kawalan Sempadan Malaysia, Thailand, Kawalan Keselamatan ICQS dan Pesisiran Pantai Barat Utara Perlis. Petugas Barisan Hadapan Hospital Raja Perempuan Zainab II HRPZ 2 Kota Baru Kelantan menerima 1,000 botol cecair pembasmi kuman sumbangan Yayasan Royal Widad. Sumbangan disampaikan ahli lembaga pemegang amanah yayasan berkenaan Cik Mat Cik Ismail sebagai menghargai jasa mereka yang terlibat dalam menangani wabak COVID-19 di negeri itu. Majlis penyampaian cecair pembasmi kuman kepada HRPZ 2 turut diadakan bersekali penyampaian cederahati kepada peserta program golf anti-COVID di Kelab Golf Pengkalan Cepa, Kelantan. Pada majlis ini, 40 asnaf yang bekerja di Kelab Golf Pengkalan Cepa turut mendapat manfaat daripada yayasan tersebut. Kerja-kerja sanitasi awam telah dijalankan di beberapa lokasi di Bintulu selepas 2 kes positif COVID-19 direkodkan semalam. Menurut kenyataan yang dikeluarkan pihak bomba dan penyelamat Bintulu, kerja-kerja sanitasi itu dilakukan selepas menerima laporan daripada pejabat residen bahagian Bintulu bagi membantu pejabat kesihatan bahagian Bintulu melakukan nyah cemar di 4 lokasi terlibat. 4 lokasi tersebut ialah Kampung Seafood House, H2O Hair Studio Park City Mall, Bintulu Tua Pet Kong dan Lab Loom Floral Studio Medan Mall. Kerja-kerja nyah cemar telah dilakukan bermula pukul 2.30 petang dan berakhir pukul 4.16 petang semalam. 2 individu sepasang suami isteri yang disahkan positif semalam di Bintulu merupakan kontak rapat kepada kes 826 yang merupakan kluster Green Hill di Kuching.
Sidang Dewan Rakyat Mesyuarat Ketiga Penggal Ketiga Parlimen ke-14 bermula 10 pagi tadi. Aturan urusan mesyuarat dalam senarai pertanyaan jawab lisan menyaksikan kebanyakan soalan bertumpu penyelesaian terhadap pandemik COVID-19. Laporan penuh langsung bersama Farhana Azwani Ismail di lobi Parlimen. Silakan Farhana. Baik, terima kasih Ifa. Sesi Dewan Rakyat hari ini dimulakan dengan Jadi Petua Dewan Negara Dato' Azhar Azizan Harun mengajak keseluruhan 222 ahli parlimen mengetepikan perbezaan serta perbalahan politik untuk bersatu padu dalam membendung pandemik COVID-19. Semua ahli yang berhormat tanpa mengira latar belakang dan khususnya fahaman politik mengenepikan segala perbezaan dan perbalahan untuk bersatu padu dan bersatu hati memainkan peranan masing-masing dalam membantu kerajaan dan pihak-pihak berkuasa bagi membendung wabak COVID-19. Ini adalah demi keselamatan diri dan kesejahteraan negara yang kita cintai. Bersama ini selaras dengan titah Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertua Agong. Ahli-ahli yang berhormat, saya sekali lagi mohon jasa baik dan kerjasama semua ahli yang berhormat untuk sentiasa mematuhi SOP ini bagi kebaikan kita bersama. Ia adalah demi kebaikan dan kemaslahatan semua pihak agar kita sama-sama terhindar daripada wabak yang membawa maut ini. Dalam masa sama, beliau turut merakamkan ucapan terima kasih kepada ahli-ahli parlimen dari Sabah yang sedang menjalani kuarantin sebelum menghadiri sidang Dewan. Sebelum ini, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdul Wahid Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mahu semua pihak bersatu ketika negara sedang diancam pandemik COVID-19. Dan sesi soal lisan diberitahu pembentangan Belanjawan 21 dijangka berupaya memulihkan sektor ekonomi yang terjejas akibat penularan pandemik COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ketika memberi jaminan itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad menjelaskan cadangan-cadangan yang telah dikemukakan ahli parlimen pembangkang diambil maklum serta dipertimbang dalam pembentangan belanjawan. Saya yakin bahawa belanjawan hari Jumaat depan akan address dengan izin isu ini dan cadangan yang telah dikemukakan kepada Yang Hormat mewakili pembangkang sedang diteliti oleh Yang Hormat Menteri Kewangan. Jadi benar kita menghadapi masalah yang serius. Ini bukan Malaysia saja, seluruh negara. Benar ramai yang menganggur berbanding masa sebelumnya. Maka kita perlu ikhtiar yang baru berdasarkan keadaan ekonomi dunia dan juga berdasarkan kepada penurunan ketara hasil kita. Jawapan merujuk pertanyaan tambahan yang dikemukakan ahli Parlimen Kulim Bandar Baharu, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Tambahnya lagi, persoalan defisit fiskal tidak lagi relevan berikutan global ketika ini mengalami kelembapan ekonomi berikutan penularan wabak COVID-19. Perkembangan ekonomi Malaysia juga bergantung situasi ekonomi dunia. Seterusnya, Datuk Seri Mustafa turut memaklumkan ke pengetahuan yang berhormat kesan pandemik COVID-19 kepada ekonomi negara hanya bersifat sementara dengan dijangka kembali berkembang tahun depan. Jangkaan berdasarkan beberapa petunjuk ekonomi yang mencatatkan prestasi lebih baik sepanjang tempoh Julai hingga September. Kesan negatif ke atas pertumbuhan ekonomi pada tahun ini adalah bersifat sementara dan dijangka pulih pada tahun depan. Beberapa petunjuk ekonomi bulan Ogos dan September telah menunjukkan prestasi ekonomi adalah lebih baik berbanding dengan prestasi separuh pertama tahun 2020. Beliau turut menambah dengan peningkatan semula kes positif dalam gelombang ketiga COVID-19 dalam tempoh sebulan yang lepas, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB terpaksa dilaksanakan semula di Sabah, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Situasi itu bakal menjejaskan sedikit prestasi ekonomi pada Oktober dan bulan ini. Datuk Seri Mustafa Mohamad menjawab pertanyaan ahli Parlimen Sabak Bernam, Datuk Muhammad Fasiah Muhammad Fakir, yang ingin tahu impak ekonomi daripada pandemik COVID-19. Seterusnya, sistem My Belia yang dibangunkan khusus untuk kumpulan sasar sedia diakses bermula awal tahun depan. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal American Naina American menjelaskan ke pengetahuan Dewan menerusi kemudahan yang disediakan kementerian memudahkan golongan belia mengakses semua inisiatif yang disediakan.
Sistem berkenaan menyediakan maklumat bersepadu berkaitan inisiatif kerajaan serta agensi bukan kerajaan meliputi peluang pekerjaan, latihan dan juga kemahiran serta akses kepada dana dan kemudahan yang ditawarkan. Dan yang terakhir tadi saya sebut, saya wujudkan apa yang disebut YB sebagai single landing page. Saya cuba untuk integrate semua. If you sign in Kementerian Belia, you sign in all the kementerian. Dan ini adalah proses yang tedious. Maknanya bukan mudah kerana ia perlukan kata data integration. Pertanyaan mengenainya dibangkitkan Ahli Parlimen Sungai Petani, Datuk Johari Abdul yang ingin tahu inisiatif kerajaan membantu belia yang terjejas akibat COVID-19. Dalam pada itu, lebih 300,000 belia yang terlibat dalam bidang keusahawanan telah dibantu melibatkan peruntukan lebih 1.1 bilion ringgit. Peruntukan termasuk geran khas prihatin GKP yang telah memanfaatkan 279,214 belia iaitu 40% daripada angka keseluruhan yang menerima GKP. Selain itu, lebih 27,000 belia menerima manfaat daripada skim pemulihan perniagaan tekun dengan peruntukan lebih 200 juta ringgit. Dewan Rakyat bertafakur seminit bagi memperingati pemergian Ahli Parlimen Batu Sapi Datuk Liew Vui Keong yang meninggal dunia pada 2 Oktober lepas. Dan Yang di-Pertua Dewan menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga mendiang. Dan Dewan Rakyat turut meluluskan usul untuk menangguhkan mesyuarat hari ini sehingga 1 hari sahaja dan akan bersidang semula pada jam 10 pagi esok. Jadi kembali bersama rakan penyampai untuk berita tengah hari selanjutnya. Baik, terima kasih Fahna. Pelantikan Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK di Kedah dilakukan mengikut prosedur yang ketat. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknur berkata, kerajaan negeri mahu memastikan pengerusi JPKK yang dilantik dapat berfungsi dengan baik dan memberi perkhidmatan cemerlang di kawasan masing-masing. Kedah mempunyai 1,025 JPKK dan proses lantikan jawatan pengerusi di hampir kesemua kawasan terbabit telah selesai. Manakala proses pelantikan pengerusi JPKK di beberapa kawasan yang masih tertangguh dijangka selesai dalam tempoh 2 minggu lagi. Ini kriteria yang kita tentukan untuk jadi pengurusi JPKK dan yang saya nampak tadi alhamdulillah lah orang-orang yang jadi pemimpin di setempat tu. Mereka ni orang-orang yang didengari lah, dihormati. Itu yang penting. Walaupun kita mengetuai parti kita di situ, tapi parti kita tidak dihormati, parti kita tak dapat sokongan di situ, kita tak boleh jadi ketua di situ. Itu penting untuk JPKK ni dihormati, diterima oleh semua orang, tak kira parti apapun. Jelasnya selepas menyerahkan watika pelantikan kepada pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK di Dewan Al-Hana SIK. Perkembangan banjir di Merlimau, Melaka. Sehingga pagi tadi, seramai 16 penduduk terjejas daripada 6 keluarga ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka di Sekolah Kebangsaan Merlimau. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Merlimau Datuk Roslan Ahmad berkata, banjir berkenaan menjejaskan 77 buah rumah di sekitar kawasan kilang berapi utara Paya Lengkung dan Merlimau Pantai. Faktor banjir ini disebabkan pertama tadi hujan yang melebihi jangkaan. Kedua, dalam masa yang sama dalam pukul 6. Jadi air pasang besar, high tide lah, yang menyebabkan empang terpaksa ditutup. Apabila banjir pasang ni, biasanya empang akan tutup supaya tidak air masin masuk ke dalam kan. So apabila itu berlaku, maka berlakulah limpahan air sungai Merlimau ini hingga menyebabkan 3 kawasan kampung yang besar lah, daripada Kilang Berapi Utara, Kilang Berapi dan Paya Lengkung termasuk Merlimau Pantai. Banjir disebabkan hujan lebat berterusan selama lebih 2 jam bermula pukul 3 pagi semalam ditambah faktor air pasang besar pada pukul 6 pagi menyebabkan banjir di beberapa kawasan.
Air pancut dan lanskap bulatan Sultan Yusof akan menjadi mercu tanda baharu Bandaraya Ipoh apabila siap dinaik taraf kelak. Pengerusi Jawatankuasa Perumahan Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri Datuk Noli Ashilin Muhammad Razi berkata, projek naik taraf itu menggunakan teknologi pembinaan terkini menelan kos RM400,000. Projek tersebut mendapat sumbangan daripada Jabatan Perdana Menteri dan sebuah hotel terkemuka di Ipoh. Air pancut yang telah dilaksanakan ataupun disempurnakan adalah satu orang kata naik taraf yang begitu unik dan begitu cantik sekali yang memperlengkapkan jalan masuk ke Bandaraya Ipoh kita. Dengan adanya ikonik ini dihidupkan semula, dinaik tarafkan dengan lebih sempurna dengan lanskap yang baru, kami mengharapkan ini akan menjadi satu tarikan ataupun kekal menjadi ikon untuk Bandaraya Ipoh. Air pancut bulatan Sultan Yusof yang dibina pada tahun 1963 ini menjadi mercu tanda pintu masuk ke Bandaraya Ipoh. Baik, kita beralih ke perkembangan ekonomi. Ringgit dibuka rendah sedikit berbanding dolar Amerika Syarikat pagi ini berikutan berwaspada sempena sentimen menjelang mesyuarat Jawatankuasa Dasar Monetari Bank Negeri Malaysia yang dijadual berlangsung esok. Pada 12 tengah hari tadi, ringgit diniagakan pada 4.153 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.0372 dan berada pada 3.96 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.3682 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.8341 berbanding euro. Bursa Malaysia dibuka rendah pagi tadi. Pada 12.25 tengah hari, Bursa Malaysia turun 12.02 mata kepada 1,454.87 mata. Antara saham aktif, Lambo kekal pada 3 sen, AT turun 1 sen kepada 9 sen dan GDAX naik 4 sen kepada 41.5 sen. Bagi saham yang mencatatkan keuntungan tinggi pula antaranya KLK meningkat 46 sen kepada RM21.68. CCM naik 24 sen pada RM2.21, manakala Timecom naik 10 sen menjadi RM12.98. Industri kreatif negara berdepan cabaran besar akibat penularan COVID-19. Tamparan hebat dirasai pemain industri seperti penggiat seni persembahan yang hampir setahun tidak beraksi. Malah ada yang hilang mata pencarian. Justeru bantuan dan sokongan amat mereka harapkan daripada kerajaan dalam Belanjawan 2021. Wartawan Amirul Syafiq melaporkan. Bukan saja dari segi kerugian dari segi kewangan, tapi kerugian dari segi masa juga. Many opportunities were lost and many hours of work were wasted. 全球的表演艺术的领域的工作者，其实在没有办法这个期间没有办法群聚，然后没有办法创作，没有办法演出，然后收入和经济上也会是一个问题。 Industri kreatif negara menyumbang kira-kira 2.0% kepada KDNK negara sejak 5 tahun lepas dengan pelibatan hampir 900,000 tenaga kerja. Namun persoalannya kini, apakah strategi yang perlu dilakukan dalam memastikan kelangsungan industri kreatif terus berdaya saing dan mampu menyumbang kepada ekonomi negara dalam cabaran COVID-19? Industri kreatif ini adalah satu industri yang sangat-sangat luas. Kalau di Malaysia ini mungkin pada setengah orang terms ataupun industri kreatif ini adalah satu perkara yang baru. Tetapi di luar sana terms industri kreatif ini ibarat industri utama pada sesetengah negara. Contohnya di Korea. Saya tidak menyatakan kita perlu melihat dari segala aspek, tapi ada perkara-perkara yang perlu kita ambil. Bagaimana industri kreatif ini apabila diinovasikan, maknanya dijadikan suatu benda yang baru, dapat menarik kata orang dapat menarik minat anak-anak muda contohnya. Pandangan beliau turut dipersetujui ramai pemain industri kreatif. Long-term
plan is actually to invest in a stable internet connection so that I can perform without worrying that I might get cut off anytime. I am very grateful for the birth of virtual gigs worldwide. In this lockdown, I have actually performed in 26 countries. I only visited 8. Penggiat-penggiat seni perlu membiasakan diri untuk menggunakan teknologi untuk kita mencari peluang baru dalam dunia digital. Sebagai contoh, mungkin kita boleh fokus kepada penjualan secara dalam talian. Kita boleh fokus kepada mungkin aktiviti seni, performance dan sebagainya dalam bentuk digital. Jadi ini perkara yang kita perlu transformasi lah. Kementerian Komunikasi dan Multimedia optimis kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada industri kreatif dalam Belanjawan 2021 sebagai salah satu penyumbang ekonomi baharu. Yang kedua yang kita harap daripada bajet kali ini ialah secara langsung akan ada peruntukan untuk beberapa bidang baru yang diakui sebagai bidang pertumbuhan ekonomi baru. Contohnya ekonomi kreatif. Bukan sebelum ni dalam bajet tak ada, tapi kita nak pengiktirafan bahawa ekonomi kreatif adalah satu daripada bidang ataupun tonggak pertumbuhan ekonomi. Pada Forum Ekonomi Kreatif Oktober lalu, turut ditekankan peranan sektor ekonomi kreatif dalam mencipta nilai-nilai berteraskan kemanusiaan dan memupuk pembangunan mampan. Diharapkan lebih banyak ruang dan peluang dibuka bagi penggiat seni terus menyemarakkan kreativiti di samping menjana pendapatan. Amirul Syafiq, Berita RTM. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menjalani kuarantin kendiri selepas kontak beliau disahkan positif COVID-19. Beliau memaklumkan perkara itu semalam namun menjelaskan bahawa dirinya tidak mengalami gejala setakat ini. Beliau dikenal pasti sebagai kontak kepada seseorang yang disahkan positif COVID-19. Tedros tidak mengalami gejala namun akan menjalani kuarantin kendiri selama beberapa hari sejajar dengan protokol WHO serta bekerja dari rumah. Sejak COVID-19 tercetus di China pada akhir tahun lalu, Tedros menerajui usaha Agensi Kesihatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB itu untuk memerangi pandemik berkenaan yang sudah meragut hampir 1.2 juta nyawa dan menjakiti lebih 46 juta orang di seluruh dunia. Dalam ciapannya, beliau turut menegaskan bahawa amat penting untuk semua pihak mematuhi panduan kesihatan. Usaha mencari dan menyelamat diteruskan di wilayah Aegean Turki semalam setelah gempa berkekuatan 6.6 melanda wilayah itu. Menurut pihak berkuasa pengurusan bencana dan kecemasan AFAD Turki, angka kematian akibat gempa Jumaat lalu meningkat kepada 69 orang. Sejak pukul 7 malam waktu tempatan semalam, sebanyak 987 gempa susulan telah berlaku dengan 43 daripadanya berkekuatan 4.0. Tambah AFAD, 949 orang telah cedera sementara 729 daripadanya sudah keluar dari hospital dan 220 orang masih dalam rawatan. Pusat-pusat penginapan sementara ditubuhkan untuk memenuhi keperluan mendesak di Izmir dengan 3,545 kemah, 4,382 selimut, 13,280 katil, 2,657 set dapur dan 4 tandas bergerak dihantar ke zon terjejas. Setakat ini, 1,040 kemah telah dipasang. Sedikit perkembangan sukan. Pasukan Kedah yakin mampu jinakkan Pahang pada perlawanan pusingan pertama Piala Malaysia. Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA Muhammad Sanusi Maknur berkata, pemain telah membuktikan kemampuan mereka apabila berjaya menduduki tempat kedua dalam saingan Liga Super musim ini. Saya yakin di atas prestasi semasa Kedah,
selepas menduduki tengah kedua MFL dengan latihan-latihan sedang dikendalikan oleh jurulatih pasukan dengan semangat dan top form pemain-pemain pada waktu ini, saya yakin sangat Kedah akan menewaskan Pahang. Tak ada masalah apa dah, insya-Allah. Kalau masa ada masalah pun kita boleh menang tambah. Masa tak ada masalah, langkung Kedah kata. Beliau yang juga Menteri Besar Kedah turut mengesahkan sudah melunaskan semua gaji tertunggak pemain dan pegawai pasukan itu berjumlah 3.8 juta ringgit. Muhammad Sanusi bercakap kepada pemberita selepas menyerahkan watika pelantikan kepada pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK di Dewan Al-Hana Sik Kedah. Perlawanan pusingan pertama Piala Malaysia antara Kedah dan Pahang akan diadakan di Stadium Darul Aman. Pengesahan tarikh perlawanan pusingan pertama secara kalah mati sama ada pada 6, 7 dan 8 November akan dikeluarkan oleh Malaysian Football League MFL dalam masa terdekat. Bola Sepak Liga Perdana Inggeris. Manchester United gagal pamer aksi konsisten selepas tewas 0-1 kepada Arsenal awal pagi tadi. Aksi yang berlangsung di Stadium Keramat Old Trafford itu menyaksikan tuan rumah gagal memanfaatkan peluang di laman sendiri apabila acap kali percubaan tidak menemui penyudah menyaksikan babak pertama berlalu tanpa sebarang jaringan. Bersambung selepas rehat, Arsenal semakin rancak mengasak ke kubu United dan pada minit ke-68, tindakan Pogba menjatuhkan Hector Bellerin di depan gawang menyebabkan skuad kendalian Mikel Arteta itu dihadiahkan penalti. Pierre-Emerick Aubameyang tidak mensia-siakan peluang sekaligus meletakkan pelawat di depan. Tiada pertambahan jaringan selepas itu, Arsenal pulang ceria dengan 3 mata sementara United kempunan di laman sendiri. Ia juga merupakan kemenangan Liga pertama The Gunners di Old Trafford sejak 2006. Dalam pada itu, Tottenham Hotspur cemerlang di laman sendiri dengan mencatat kemenangan 2-1 ke atas Brighton. Harry Kane membuka tirai jaringan menerusi sepakan penalti pada minit ke-13 permainan sebelum Tariq Lamptey menyamakan kedudukan 11 minit selepas rehat. Gareth Bale kemudiannya meletakkan Spurs di depan pada minit ke-73 menerusi gol pertamanya di EPL musim ini. 3 mata penuh milik Spurs untuk naik ke kedudukan kedua Liga, manakala Brighton buat masa ini hanya mengumpul 5 mata berada di kedudukan ke-16. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Bersama-sama kita terus mengekang penularan COVID-19. Paling utama, imbas MySejahtera di mana jua anda berada. Saya Fahazim, dengan itu salam hormat dan Assalamualaikum.